Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang berusaha Tuan Nazim Masjid Timbalan, setiausaha bandari dan para AJK yang dimuliakan dan dihormati imam yang memimpin solat maghrib sebentar tadi dengan khusyuknya mendoakan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat kita, dan tak putus-putus mendoakan kemenangan mujahidin di Gaza dan kehancuran Yahudi di Palestin, dan sentiasa mendoakan kemenangan mujahidin ini dalam kunut nazilah setiap kali mendirikan salat subuh. Dan sesungguhnya Bilal yang mengumandangkan azan menyeru kita hadir ke masjid ini, dan sia awal-awal mempersiapkan masjid ini menyambut kita semua. Dan sesungguhnya muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukurlah kehadirat Allah SWT kerana telah menganugerahkan kepada kita masa dan juga kekuatan yang luar biasa. Masa itu ialah masa emas. Masa emas itu ialah kita memenuhi jadual Allah di awal waktu di rumah Allah. Bukan semua dapat anugerah ini. Di saat ini adakah semua yang dapat? Bukan semua yang dapat, kerana itu adalah anugerah Allah. Dan juga kekuatan untuk sampai masjid itu adalah kekuatan yang luar biasa, kerana diberi peluang oleh Allah untuk sampai. Dan bersyukurlah, berdoalah sesiapa yang dapat anugerah ini, berdoalah kepada Allah agar sentiasa dapat, seperti mana Nabi ulang alik ke masjid setiap hari tanpa putus sampailah ke akhir hayat. Itu dah kata nikmat dan kekuatan. Sesiapa yang mendapat hadirlah masjid seperti mana Nabi hadir ke masjid, tak pernah tinggal satu waktu sampai akhir hayat. Itulah Nabi tunjukkan kepada kita hariannya setiap hari, bermakna perkara itu amat besar dalam kehidupan, kerana itu adalah rutin, kerana itu ialah yang ditunjuk sendiri oleh Nabi dalam hariannya. Dan itulah nikmat terbesar kepada seseorang lelaki. Jadi lelaki ini nak ke mana sebenarnya? Lelaki ini ialah ulang alik ke masjid selagi ada masa, selagi ada kemampuan, ada kekuatan. Jangan abaikan kekuatan yang ada, jangan abaikan masa yang ada. Allah bersumpah dengan masa, demi masa semuanya rugi. Siapa yang tak rugi? Orang beriman dan beramal soleh. Orang beriman pun rugi kalau membiarkan masa berlalu tanpa amalan soleh. Itu yang diingatkan oleh Allah SWT. Tajuk pada petang ini, tajuk yang sama juga yang lalu. Ketika seseorang tidak boleh melihat, tidak boleh mengenali orang lain lagi, taubat berikut penjelasannya, dan orang yang benar-benar taubat. Bab ini dah berlalu sebahagian. Daripada petang ini kita akan teruskan satu bahagian sebagai imbas yang lalu. Maksudnya akan sampai waktu pada masa kita yang mana kita akan lihat, yang mana kita tak akan kenal lagi apa yang kita lihat, iaitu ketika kita melihat Malikul Maut. Apabila dah Malikul Maut, nyawa pun dihalkum, mana di situ diterangkan taubat tak berguna lagi kepada sesiapa saja. Orang kafir nak taubat dan beriman ketika dah lihat Malikul Maut ataupun ketika nyawa dihalkum tak berguna. Sebab itulah tajuk ini, ketika seorang sudah tidak boleh mengenal orang lain lagi. Maksud orang tak kenal lagi orang lain lagi, sedangkan dia dikelilingi oleh saudara mara, dikelilingi oleh sahabat handai, tapi dia tak kenal kerana dia lihat Malikul Maut, dia tak kenal lagi.
Falaula iza balagatil hulqum wa antum hina izin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi walakin la tubsirun. Nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Falaula in kuntum ghaira madinin tarja'unaha in kuntum sadiqin. Itu maksudnya. Maknanya orang keliling dia tak dikenal lagi. Kenapa? Dia lihat malakul maut dan nyawanya pun akan diambil oleh malakul maut. Dan ketika itu, adakah dia sudah benar-benar taubat atau tidak? Itulah. Jadi bab ini diterangkan bab taubat. Sebab itu sebagai imbas lalu. Jadi hidup ini ialah untuk bertaubat kepada Allah. Setiap masa kita hendaklah bertaubat kepada Allah. Tak kira sesiapa. Tak kira sesiapa pun hendaklah bertaubat kepada Allah. Dan kita akan sambung di sini. Atas kesepakatan ulama kaum muslimin, taubat itu hukumnya fardu, wajib, berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu kepada orang-orang yang beriman. Kepada orang kafir, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, takwalah kamu kepada Allah. Takwa itu ialah menunjukkan keimanan dan bertaubat. Kerana semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Semua manusia wajib bertaubat, tak kira sesiapa. Orang kafir wajib bertaubat. Bagaimana taubat orang kafir? Tinggalkan kekafiran dengan segera dan berpegang kepada agama Allah, berpegang kepada tali Allah, bermasuk dalam cahaya Allah. Itu taubat untuk orang kafir. Dan dosanya gugur semua. Kalaulah dia wafat tak sempat beramal soleh pun, dia tetap masuk surga dan dia tetap bersih kerana dia taubat. Itu orang yang dah lama dalam kekafiran, 50 tahun kafir, masa 51 masuk agama Allah, bersih seperti kata bayi yang baru dilahirkan. Wajib bertaubat. Orang Islam wajib tak bertaubat? Wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertaubat, beristighfar 70 kali sehari. Astaghfirullah, astaghfirullah, ampunlah dosa aku, ampunlah dosa aku. Nabi bertaubat 70 kali sehari, 70 kali sehari. Itu Nabi bertaubat. Nabi tak perlu taubat, tapi Nabi pun bertaubat. Semua Nabi-Nabi bertaubat. Manusia pertama bertaubat di muka bumi ini ialah Nabi Adam. Dan Allah ajar lafaz taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah ajar dan Allah abadikan lafaz taubat itu dalam Al-Quran. Dan Pak Imam pun sentiasa mendoakan kita dengan taubat itu. Nabi Yunus bertaubat 40 hari. Nabi Yunus bertaubat kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lafaz itu diabadikan dalam Al-Quran sampailah kiamat. Sedangkan kita dengan Nabi Nuh berapa puluh ribu tahun. Itu Nabi-Nabi bertaubat. Semua Nabi-Nabi bertaubat, iaitu beristighfar. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allah kata, tak ketahuilah la ilaha illallah, mohon ampunlah untuk diri kamu, iaitu taubat, dan juga mohonlah ampun kepada mukmin dan juga mukminat, muslim, iaitu lelaki Islam beriman dan juga perempuan yang beriman. Orang Islam wajib tak taubat? Wajib. Orang yang melakukan salah wajib bertaubat, berhenti daripada ada syarat-syaratnya, berhenti sesat, tukar cara hidup dahulu dan sentiasa beramal soleh. Itu taubat orang yang salah. Orang soleh, orang soleh. Orang soleh ini siapa orang soleh? Orang soleh ini ialah orang yang baik, orang yang menjaga daripada kesalahan, menjaga kesalahan, dan dia sentiasa melakukan perkara-perkara amal soleh. Bukanlah amal soleh itu yang banyak, tapi dia sentiasa jaga kesalahan. Setidak-tidaknya diberi Al-Quran, diberi baca Al-Quran, tak pernah derhaka kepada Allah, tak pernah derhaka kepada ibu bapa, dan sentiasa menggemari amalan soleh. Walaupun dia bukan seorang alim, bukan seorang ulama, bukan seorang ustaz, ini terbuka. Itu setidak-tidaknya sebagai orang yang soleh. Orang soleh ini wajib tak bertaubat? Wajib. Orang soleh wajib bertaubat. Bagaimana orang soleh ini bertaubat?
Orang soleh bertaubat hendaklah meneruskan, hendaklah berterusan amalan solehnya, jangan terputus. Inilah taubat orang soleh. Kalaulah selalu datang masjid, jangan terputus datang. Kalau setiap kali datang subuh, jangan terputus, teruskan setiap hari. Itu taubat orang soleh. Iaitu taubat orang soleh ini menambahkan amalan soleh, mengekalkan amalan soleh seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menambahkan amalan soleh yang lain semampu yang boleh. Ini taubat orang yang soleh. Semua manusia taubat, setiap detik, setiap saat itu adalah taubat kepada Allah. Dalam Al-Quran disebut innal hasanat yuzhibna sayyiat. Kebaikan menggugurkan salah, kebaikan menggugurkan keburukan. Itu adalah taubat. Setiap amalan soleh dikira taubat. Kerana apa? Kerana ayat itu tadi. Kerana amalan soleh ini menggugurkan dosa. Allah pun sebut al-hasanat yuzhibna sayyiat. Pahala boleh gugurkan dosa. Kalaulah gugurkan dosa itu maknanya taubat. Taubat ini kita minta ampun kepada Allah supaya hapuskan dosa kita. Kerana kita ini sentiasa terdedah dengan salah, dan kita ini sentiasa salah. Yang tak salah itu Nabi saja, Nabi maksum. Yang lain itu tak kira sesiapa selain pada Nabi, dikira ada salah dan dia terdedah kepada dosa. Dan oleh kerana kita ini berdosa, kita boleh bersihkan dengan apa? Dengan taubat. Kita boleh bersihkan salah kita, taubat. Kepada nabi-nabi Allah kurniakan maksum, tak ada apa salah. Kepada kita Allah tetap adil. Kepada kita Allah memberi taubat. Kita salah, kita taubat. Salah, taubat. Jadi salah itu setiap masa. Selagi kita beramal soleh, itu adalah taubat. Kerana setiap amal soleh boleh gugurkan kesalahan. Jadi apabila kita salah, dipadamkan, salah padam, bermaknanya kita pun bersih. Apabila kita wafat nanti, mati tadi akan gugurkan semua kesalahan kita. Jadi kita menghadap Allah seperti bayi yang baru dilahirkan. Allah adil, bersih, kerana kita ada taubat. Ada taubat. Itulah Allah ini kasih sangat kepada kita. Tidak ada salah dan tidak ada dosa yang tak diterima oleh Allah. Semuanya diterima. Semua diterima. Murtad, kalau nak taubat, kembali balik ke agama Allah. Allah terima, tetap terima. Orang murtad itu kalaulah dia mati dan murtad, maknanya dia itu keluar daripada Islam. Tetapi kalau dia sempat kembali balik kepada Allah, Allah terima. Allah tetap terima apa saja kesalahan kita. Murahnya Allah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah pemurah lagi pengasihani. Bertaubatlah kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah wahai orang yang beriman. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Kita ini sentiasa terdedah dengan kesalahan. Ada handphone, adalah salah. Tak kiralah sesiapa pun. Ada handphone, adalah salah. Kerana apa? Handphone itu mengumpul semua. Masuk aja. WhatsApp yang masuk itu berbagai fitnah. Ada gambarnya sekali, dan ada kata-katanya sekali, ada suaranya sekali. Maknanya kalau tersebar, tersalah. Dan dalam handphone itu ada macam-macam. Kalau nak dengar Al-Quran, ada berbagai-bagai qori yang boleh kita dengar. Tetapi dalam itu juga ada yang di sebalik itu. Kalau dah asyik tengok yang itu, maknanya tersalahlah kita. Tersalah. Bolehkah kita mohon ampun? Allah tetap mohon ampun. Tapi janganlah keterlaluan sangat. Jangan keterlaluan sangat. Kerana benda itu kalaulah keterlaluan akan menjadikan kamu lalai. Kita lihat di sini syarat taubat kepada orang yang ingin bertaubat. Iaitu orang Islam yang merasakan salah. Lebih lagi dia melakukan dosa besar. Kalaulah dosa yang tak sengaja, dosa yang kecil-kecil ini yang menempel ke diri kita ini, tak sengaja tersalah kata, datang masjid, gugurlah dosa itu. Bersedekah, gugurlah dosa itu. Berpuasa hari Isnin, gugurlah dosa itu. Ada kesalahan ini dia tetap tak hilang. Dia tak akan hilang. Solat pun tak hilang, datang masjid pun tak hilang, kerana dia adalah dosa besar. Apabila kalaulah melakukan dosa yang besar, ada syarat-syaratnya. Pertamanya, yakni menyesal dengan hati.
memang benar-benar sesal dengan hati perkara yang dilakukan itu. Meninggalkan masa itu di saat itu juga, tinggalkan terus. Bertekad tak akan ulangi lagi. Dan malu serta takut kepada Allah, bukan selain pada Allah. Jika ada satu saja antara syarat tersebut yang cacat atau rusak, maka taubatnya tidak sah. Ada 4 syarat taubat, iaitu menyesal dengan hati, tinggalkan dengan segera, tekad tak akan ulangkan lagi, dan takut kepada Allah. Malu dan takut kepada Allah. Yang terbesarnya malu dan takut kepada Allah. Itu yang amat terbesar dalam syarat ini. Kerana dalam hadis Nabi, siapa yang malu kepada Allah, dia tak akan malu di akhirat nanti. Siapa yang takut kepada Allah di dunia, dia tak akan takut kepada Allah lagi. Kerana apa? Kerana orang yang takut kepada Allah di dunia, dia tak buatlah salah. Tak buatlah salah. Orang yang malu kepada Allah di dunia ni, dia tak buatlah salah kerana malu kepada Allah. Orang yang melakukan maksiat di dunia ini, itu ialah dia tak takut kepada Allah dan tak sempat taubat, gemar-gemari maksiat, dan sampai masanya dia mati tak sempat taubat. Di akhirat nanti dia orang yang paling takut. Di akhirat nanti dia akan menjadi orang yang sangat malu, tunduk kepala. InsyaAllah kita diberi masa kesempatan taubat. Di akhirat nanti kita tak takut lagi, sebab kita takut kepada Allah di dunia ini. Di akhirat nanti kita bukan soalan pemalu, muka kita berseri-seri, kita senyum, wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah, muka senyum berseri-seri, kerana di dunia kita cukup malu kepada Allah. Itu taubat, itu syarat taubat. Tinggalkan segera, kembali kepada takut kepada Allah. Kalaulah tak cukup 4 tadi, ataupun rosak ataupun cacat, syarat taubat itu tak dipenuhi dengan sepenuhnya, taubatnya tak sah. Walaupun taubatnya tak sah, Allah menerima, tetap terima. Sejauh mana itu terserah kepada Allah. Bermakna dia kena ulang lagi. Dia kena ulang lagi satu-satu. Kalau dia betul-betul taubat, dia pun mengambil masa. Nak taubat daripada suatu perkara itu, dia mengambil masa. Tapi dia nak taubat, tapi tak boleh tinggalkan terus, tak boleh tinggalkan segera. Kalau tanya dia, aku taubat besok buat lagi. Tapi dia ada perubahan, datang masjid, suka bersedekah, tapi tak boleh tinggal perbuatan itu. Kalau tanya taubat, kalaulah itu seperti cacat, kalaulah seperti itu, orang seperti itu dia tidak senda-sendakan taubat, kerana dia perlukan masa. Maknanya taubat itu perlu diulangi lagi. Jangan cuba jangan buat sampai itu dah ganti dengan kebaikan. Oleh kerana tak boleh tinggalkan, ambil masa, lama kelamaan boleh tinggal segala-galanya, boleh tinggal kesemuanya. Itulah terbaik untuknya. Ada pun dapat termasuk syarat taubat ialah mengaku dosa, maka taubat tidak sah. Ada yang berpendapat bahawa termasuk syarat taubat itu ialah mengaku dosa dan sering membaca istighfar mohon ampunan. Hal itu ditekankan dengan gunakan hati. Istighfarlah dengan khusyuk, dengan penuh khusyuk, nak ampun kepada Allah, nak minta ampun kesalahan yang kita pernah lakukan, kesalahan besar pula tu, kesalahan besar, naklah dengan khusyuk sampai menangis di tengah malam. Kalau taubat, nak taubat nasuha tapi tak bangkit tahajud tengah malam, tak jadi taubat. Kalau betul-betul kalau kau nak taubat, apa yang kamu buat? Dosa besar. Kalau betul-betul nak taubat, kamu kena bangkit tengah malam, merintih kepada Allah sehinggalah mengalir air mata dan bertahajud tengah malam. Itulah kalaulah kamu betul-betul nak taubat. Kalau tidak, tak jadi. Kalau tak jadi, ulang lagi. Kalaulah sebenarnya kamu memang taubat atas kesalahan besar kamu yang pernah kamu lakukan, Allah tetap terima. Nabi Adam pun bertaubat kepada Allah, fatalaqa adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu wattawwabur rahim. Allah hajar dia kalimah taubat, Allah terima taubat. Bukan sekali. Adam pun jatuh di mana, Hawa pun jatuh di mana, mengamalkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Lama-lamanya Allah terima. Innahu wattawwabur, Allah terima taubat dan mereka bertemulah. Dikatakan bertemu
di bukit Jabal Nur di pada Arafah. Wallahu a'lam. Itu antaranya yang ada dalam catatan buku-buku ulama. Dan itu taubat. Jadi Nabi Adam bertemu kembali dan dia menjadi khalifah di muka bumi. Bermulalah menjadi khalifah setelah beberapa tahun bertaubat. Bukan satu hari, 40 tahun. Dikatakan 40 tahun bertaubat, menyesal, menangis sambil berjalan, sambil menangis. Begitulah taubat. Sedangkan Nabi Adam ini tak salah. Di sisi Allah dia tak salah. Di sisi Allah dia tak berdosa, Nabi Adam. Tapi tetap bertaubat. Nabi kita pun beristighfar. Lagi tidak ada apa-apa salah, tetap beristighfar. Bagaimana dengan kita? Begitulah. Kalau kita rasa kita ini dah baik, kerana kita jaga kesalahan. Kita rasa kita dah baik, kita jaga kesalahan. Wajib tak taubat? Wajib. Wajib taubat kan seperti tadi, meneruskan amalan soleh. Jangan terputus dan tambah lagi amal soleh yang lain. Ini taubat orang yang soleh. Kerana amal soleh itu menggugurkan dosa. Sebab itulah, inilah taubat yang terbaik. Taubat yang terbaik bermaknanya apabila dia wafat dengan bersih, tidak ada dosa, kerana dia sentiasa bertaubat. Kalaulah bersih berdosa itu ialah taubat. Apabila dia wafat tidak ada apa-apa salah. Bukan maknanya ketika itu maknanya dia pernah salah, tapi apabila dia wafat digugurkan semua kesalahannya. Inilah taubat orang yang terbaik. Seperti mana kita pakai baju putih, seluar putih, pakaian putih, satu jubah putih semua, daripada hujung kepala sampai hujung kaki semuanya putih. Serban putih, kotayak putih, baju putih, kasut pun putih. Dan kita jaga daripada terkena apa-apa kekotoran. Dan satu hari itu ataupun sengaja kita jaga, datanglah debu-debu yang hinggap. Jadi debu itu kotor. Jadi debu setakatlah hinggap di baju putih itu, kita maknanya kita leraikan ataupun kita hembuskan saja dengan tiupan kita, ataupun kita lap saja dengan kain basah, hilang. Itulah kata tak perlu gunakan yang, tak perlu kita tanggalkan baju, tak perlu kita nak lap, tak perlu kita nak gosok dengan keras, ambil berus, tak perlu. Itulah orang yang taubat yang baik. Maknanya apabila dia wafat tidak ada salah, kerana dia jaga kesalahan dan sentiasa menambah. Setiap amalan soleh itu gugur ke semua kesalahan. Inilah taubat yang terbaik. Kalau nak taubat, banyaklah amalan soleh. Banyak amalan soleh, kerana amalan soleh itu menggugurkan kesalahan kita. Kadang-kadang kita tak sedar kesalahan kita. Inilah taubat yang terbaik untuk seseorang Muslim, kerana dia sentiasa membersihkan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat suka orang yang bertaubat, dan Allah sangat suka orang yang bersih, membersihkan diri, sama ada membersihkan diri daripada kekotoran ataupun zahir dan batin. Allah sangat suka orang yang bertaubat ini, kerana taubat ini sepanjang detik, sepanjang masa kita bertaubat kepada Allah. Selagi kita berzikir, selagi itulah kita taubat. Kita bertaubat kepada Allah. Kalaulah mulut seorang itu membaca istighfar, mohon ampun, tapi hatinya tetap keras kepada ingin melakukan lagi, maka namanya itu istighfar perlu diistighfar lagi. Ada orang yang nak taubat, dia dah istighfar, dah ubah, datang masjid, dah bersedekah, tapi hatinya susah untuk tinggalkan perkara itu. Susah. Orang seperti ini dia tidak senda-sendakan taubat. Dia tak sendakan taubat orang seperti ini, sebab dia memang pun dah berusaha tukar dah semua, sekali dah tukar dah, daripada harta yang banyak kepada sedekah, sudah datang masjid, tapi tak boleh tinggal lagi. Kalau begitu, namanya itu istighfar perlu diistighfar lagi, taubat perlu ulang lagi taubat, istighfar banyak-banyak sampailah dia membenci perkara itu. Ada seorang pemuda, dia jumpa Nabi. Aku akan buat apa saja yang kamu suruh. Kalaulah Nabi SAW suruh, saya buat apa saja. Saya tak boleh tinggal satu perkara, iaitu berzina. Saya tak boleh tinggalkan berzina. Yang lain semua saya boleh tinggalkan, apa semua. Dan saya boleh buat apa saja yang Nabi
perintah atau nafsu. Tapi yang tu saya tak boleh tinggalkan. Nabi tepuk dadanya, Nabi lekatkan tangan Nabi ke dadanya. Lapangkanlah Rabbi Syrahli Sadri, lapangkanlah dadanya, penuhlah keimanan dan dadanya. Dan selepas itu jumpa Nabi, tidak ada perkara yang aku benci, iaitu zina. Zina lah aku paling benci dalam hidup aku. Itu Nabi ya, itu Nabi dan dengan pemuda ini ya. Jadi pemuda itu pun berkata demikian, tak boleh tinggal itu, tak boleh tinggal. Jadi begitulah, kalau orang itu benar-benar taubat, memang nak tinggalkan, dia pun dah ubah, makna dia kena istighfar banyak-banyak. Istighfar sehinggalah selalulah berlapang dada, baca Al-Quran, istighfar sehinggalah dia benci perkara yang dia tak boleh tinggal. Akan sampai masa Allah akan campakkan kebencian kepada perkara yang dia gemari itu. Akan sampai masa. Tetapi benar-benar taubatlah, benar-benar jangan senda-senda. Jangan senda-senda. Kalau senda-senda maksudnya dia tak ubah, nak taubat tapi tak ubah. Tak ubah perangai-perangai sama saja. Aku nak taubat sekarang, tak ubah. Masjid pun tak datang, Al-Quran pun tak baca, berzikir pun tidak, amal soleh pun tak lakukan, sama saja. Itu senda-senda. Jadi taubat ini, kalau kita lihat orang itu memang taubat, dia berubah ke arah taubat. Kalau tak boleh tinggalkan lagi, mintalah dia beristighfar banyak-banyak. Istighfar, baca, berzikir, baca Al-Quran, sampai masa nanti dia akan benci perkara itu. Menurut saya mengurut pengarang kitab Imam Qurtubi, itulah diucapkan oleh Hasan Basri ya. Hasan Basri pada zaman sekarang, di mana orang begitu mudah melakukan kezaliman tanpa mahu segera bertaubat dengan dalih bahawa dosanya pasti diampuni sendiri oleh Allah. Itu namanya mengejek-ngejek dan memperlekehkan dosa. Ada juga orang tak taubat kerana kita boleh buat salah sebab Allah akan ampunkan sendiri nanti. Ini orang yang senda-sendakan taubat dan mengambil ringan tentang dosa. Kerana apa? Kerana Allah akan ampun dosa kita. Kita buat salah pun Allah akan ampun. Kita Islam, Allah akan ampun. Bukan begitu. Kalau tidak, bagaimana Nabi beristighfar? Kalau tidak, Nabi Adam pun bertaubat. Nabi Yunus bertaubat dalam perut ikan, dalam gelap gelita, sehinggalah Nabi kata, jangan kata aku lebih baik daripada Nabi Yunus bin Matta. Jangan kata aku ni lebih baik daripada Yunus bin Matta. Maknanya maksud Nabi ini penghulu Nabi lah Nabi yang tertinggi. Dan sesuatu bab yang kecil kalau aku dengan Yunus, jangan kata aku lebih baik dari bab ini. Iaitu bab apa? Iaitu bab taubat, bab lafaz taubat. Adalah disebut Nabi kata demikian, adalah sebab-sebab tertentu, tetapi bukanlah maksud Nabi kita ini lebih rendah daripada Nabi. Tidak, hanya satu bab saja yang kecil saja. Sebab di antara Nabi ini, tilka rasulul faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah. Nabi Musa dengan Nabi kita Nabi Muhammad tertinggi, tetapi ada kelebihan sedikit Nabi Musa. Dia ini bercakap direct dengan Allah, secara langsung dia bercakap dengan Allah. Tetapi Nabi kita tetap tertinggi sebab dia penghulu Nabi. Dalam bab-bab sikit saja, maknanya dalam bab itu Nabi kita pun berkata kepada Nabi Yunus, jangan kata aku lebih baik daripada Nabi Yunus. Kerana Nabi Yunus ketika dia lafaz taubat dalam gelap gelita, dalam perut ikan gelap gelita, itu Nabi, kelebihan Nabi Yunus. Dan dia pun diterima dan dia pun dikembalikan ke daratan setelah beberapa lama dalam ikan dan perut ikan lama, bukan satu hari. Jadi bertaubat ini bukan untuk satu hari. Bertaubat ini Allah ampunkan banyak salah ni. Jadi kita solat sunat taubat 2 rakaat. Jadi gugurlah semua taubat kita. Senangnya nak ampunkan dosa. Maknanya yang senang itu ialah untuk orang soleh. Untuk orang soleh memang begitu. Untuk orang soleh ini, dia hanya lakukan amalan soleh, gugurlah dosa-dosanya. Tetapi kalau seseorang itu dah ada kesalahan yang besar, dosa besar,
Dosa besar ini ada disebut dalam al-kabair. Kalaulah ada dosa besar, bukan begitu cara taubat, iaitu disebut tadi taubat nasuha. Taubat nasuha, maknanya kamu kena perlu gosok, kena perlu bersih sehinggalah hilang, sebetul-betulnya hilang. Barulah insya-Allah Allah akan terima. Orang seperti itu termasuk menjadikan hukum Allah sebagai permainan. Nak taubat tapi tak berubah langsung. Tapi nak taubat, akhir-akhirnya apa dia kata? Tak perlu taubat. Allah ampunkan dosa, nanti mati Allah ampunkan semualah dosa-dosa kita. Bermakna boleh buat salah lah. Sedangkan Allah berfirman, wala tumsikuhunna dirara li ta'tadu. Janganlah kamu jadikan hukum Allah itu permainan. Jadi hukum Allah itu terlalu banyak hukum Allah. Dan hukum Allah itu membawa kepada keredaan. Jadi sesiapa yang menjunjung perintah Allah, dia akan melakukan apa saja demi Allah SWT dan juga demi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ali, Sayyidina Ali, pada suatu hari ia melihat seorang selesai solat lalu berdoa dengan terburu-buru, tergesa-gesa. Ya Allah, sesungguhnya aku mau ampun, iaitu taubatlah, astagfirullah. Ya Allah, aku mau mengampunmu dan bertaubat kepadamu, tetapi tidak dengan khusyuk, tergesa-gesa. Lepas itu maknanya tidak menunjukkan khusyuk, tidak menunjukkan bersungguh-sungguh. Sayyidina Ali pun tegur, hai mulut yang minta ampunan dengan gesa-gesa seperti itu adalah taubat yang pendusta. Itu taubat kamu pendusta. Kalau nak taubatlah dengan khusyuk. Tunjukkanlah rasanya bersalah kamu, tunjuklah rasa sesalnya. Memang sesal. Berhenti segera dan takut kepada Allah. Kalaulah begitu mudahnya taubat, buat kesalahan, ampunkanlah dosa aku bertaubat kepadamu ya Allah. Senangnya bertaubat. Itu di sisi Allah tetap terima. Tapi di segi kaedah peradaban, cara-cara, syarat-syarat, ulama ada kaedah. Kalau taubat begitu, itu taubat dusta. Sayyidina Ali kata. Lalu ditanya, bagaimana taubat yang sebenarnya? Wahai al-mu'minin, bagaimana taubat yang sebenarnya? Sayyidina Ali menjawab, sesuatu yang mengandung 6 makna, 6 perkara disebut di sini. Menyesal dosa-dosa yang lalu dan bertekad tak akan ulangi lagi. Itulah betul dengan khusyuk. Yang kedua, selesaikan kezaliman kepada orang yang bersangkutan. Kalau ada hutang, bayar. Kalau pernah menyakitinya, minta maaf. Dan kalau bersangkutan dengan orang pun, kena mohon maaf kepada orang itu. Kalau perlu bayar. Kalau tak boleh bayar, tak ada hutang, minta tangguh. Kalaulah tak sempat juga, pesan ke keluarga, ada hutang dengan orang tu. Nanti saya tak ada, saya mati nanti, tolong jelaskan. Ambillah harta saya yang mana ada, jual, bayar hutang. Itu orang yang nak bayar hutang. Kalau orang betul-betul nak bayar hutang, membiasakan jiwa untuk taat kepada Allah, seperti pernah kamu biasakan untuk berbuat maksiat. Tukar maksiat kepada amalan soleh. Dulu sukanya buat maksiat, sekarang ini bencinya maksiat, gantikan dengan benci, sukanya beramal soleh. Menyedarkan jiwa bahawa tak itu sama dengan kepahitan. Menyedarkan jiwa bahawa tak itu sama dengan kepahitan. Maknanya dahulu tak taat, sekarang ni nak menjadi taat. Begitu rasa susahnya untuk menukar cara hidup yang sebenarnya. Ya, memang seperti orang kafir nak tukar kepada agama Islam, begitu sukar bagi mereka. Sebab mereka itu hidup penuh dengan hiburan, penuh hidup dengan maksiat. Tiba-tiba nak tukar kepada 100% bertukar, maknanya terasa. Tapi sabar. Jadi kamu sabar nak tukar itu. Dan kepahitan dan masa itu sama dengan kemanisan. Ketika buat maksiat dahulu, rasa pahitnya nak lakukan amal sekarang ni tukar. Rasa manisnya amalan soleh, bencinya kepada maksiat. Itulah taubatnya sebenarnya.
dan dia selih jiwa dengan ketaatan kepada Allah, seperti kamu hias durhaka kepadanya. Kamu nak taubat, sekarang ni tukarlah pakaian itu pakaian Al-Quran. Wa albisna bi khilatil Quran, tukarlah dengan pakaian Al-Quran. Minta kepada Allah, pakaikanlah aku dengan jubah Al-Quran. Dahulu aku pakai dengan pakaian macam-macam pakaian, dan pakaian itu tidak menunjukkan peradaban Islam. Baju itu pun ada gambar macam-macam, gambar tengkorak pun ada. Satu ketika dulu suka berbangga dengan salib. Ada juga orang Islam pergi ke dalam tempah apa? Tempah salib. Ada juga seperti itu. Sekarang ni mungkin dah tak ada lagi. Ada suka bertindik, tindik di kening pun tindik, di hidung pun bertindik. Maknanya tidak, kata peradaban itu tidak menunjukkan peradaban yang Islam. Tukar semua itu, tukar. Dan dahulu kamu suka tertawa dan kemaksiatan, sekarang ini hendaklah kamu banyak menangis. Ulama pun sebut antara taubat, hendaklah kamu menangis di malam hari dan dirikan tahajud. Itulah kalau kamu benar-benar nak taubat. Itu kepada yang pernah melakukan kesalahan besar. Jadi seperti disebut, yang terbaiknya ialah taubat orang-orang soleh. Jadilah orang-orang yang soleh. Jadi orang soleh, kalau dah komitmen, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu lahum ajrun kabir. Orang yang mengatakan Tuhan itu ialah Allah, Allah, kemudian dia beristiqamah dengan amalan solehnya, bagi mereka pahala yang besar. Pahala itu boleh gugurkan dosa. Inilah taubat yang terbaik. Walau apa-apa pun, apa saja kesalahan, taubatlah kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Itu dapat saya sampaikan pada petang ini. Dan diingatkan, taubatlah sebelum kamu tak dapat lihat, tak kenal orang lain lagi. Bertaubatlah sebelum kamu lihat malikil maut. Bertaubatlah sebelum datangnya nyawa di halkum. Nanti taubat kamu tak diterima. Dan itulah diingatkan kepada kita. Dan masa hidup ini sekejap, bukannya lama pun, sekejap. Orang yang terbaik itu orang yang sentiasa kembali kepada Allah, iaitu taubat kepada Allah. Itulah yang kita dapat saksikan. Yang baik itu hidayah Allah, yang buruk daripada saya sendiri. Kita tangguh sisi ini dan sebagai kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh